Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat 45, 46 dan 47 dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, rujuk pada jilid ke-8 ya, Tafsir Ibn Katsir muka surat 31. Dan bila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan seksa yang ada di hadapanmu dan seksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, percaya mereka berpaling. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Dan bila dikatakan kepada mereka, nafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang beriman, apakah kami akan beri makan kepada orang-orang yang jika Allah mengkehendaki, tentulah dia akan memberinya makan? Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ini kalau kita perhatikan dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir, bila menyatakan tentang perkataan ma baina aidikum wa ma khalfakum, itu adalah merujuk kepada benda yang lepas dan benda yang akan datang. Mana ni satu bab daripada bahasa Arab dalam bab majaz, ia merujuk kepada benda yang telah berlaku dan benda yang akan dilakukan. Ini kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibn Arafah sebagai contohnya, penjelasan kat sini menyatakan ajma'u ala anna taubata min al-kufri maqtu'un biha wajibatul qabul fattaraji laysa ala babih bal huwa wajib wa aidan fa huwa min Allah Ta'ala wa qad taqaddama anna taraji minhu wajib. Ini dalam konteks menceritakan tentang orang-orang kafir, bukan? Ini tanda rahmat Allah SWT. Setiap kali diceritakan hukuman dalam bentuk amaran dan dalam bentuk peringatan yang tegas, Allah tetap memberikan peluang untuk mereka bertaubat kepadanya. Dan inilah yang dijelaskan bahawa taraji kalau datang dalam bahasa Arab menceritakan dari sudut pemberian hak untuk adanya rahmat ini dan juga anugerah daripada Allah SWT ni, la'allakum turhamun. Ini merupakan satu benda yang wajib. Kerana kalau manusia berkata la'alli uflih, mudah-mudahan aku berjaya lah, la'ali anjah, mudah aku berjaya lah dalam periksaan ni. Tapi kalau merujuk kepada hak Allah SWT dalam konteks ayat-ayat yang digunakan ini, dia merujuk kepada satu benda yang wajib berlaku. Maka kata Ibn Arafah kat sini, walaupun ayat ini ditujukan kepada si kafir, kepada si Mu'tazili sebagai contohnya orang Mu'tazilah, nanti kita akan lihat setengah para ulama tafsir mengatakan ini ditujukan kepada zindik. Siapa pula zindik tu? Kita pernah belajar tentang zalim, kita pernah belajar tentang fasik, kita juga pernah belajar tentang kafir, munafik. Sekarang zindik pula. Apa maksud zindik ni, tuan-tuan? Ini ayat ini ditujukan, kata Ibn Arafah dan tafsirnya, bila ia merujuk kepada hak Allah SWT, ialah satu benda yang wajib. Mesti kamu, tentu kamu, pasti kamu akan diberikan rahmat olehnya. Walaupun berbagai bentuk kejahatan, nikah, bentuk kemungkaran yang kau lakukan kepada Nabi-Nabi, termasuk membunuh mereka, seperti yang kita baca dalam ayat yang lalu, apa yang berlaku pada Habib An-Najjar dan juga utusan-utusan, sampai Allah kirimkan sayha bagi mereka yang mengajaran, iaitu golongan musyrikin Mekah yang ditujukan ayat ini kepada mereka. Maka inilah syari seperti yang berlaku pada Hatim, seperti yang berlaku kepada dalam konteks yang saya bawa kepada tuan-tuan, Akram min Hatim, ataupun yang dimaksudkan kat situ seorang yang sungguh dermawan. Tapi bila dia masuk Islam, kedermawanan dia sebelum Islam itu dikira oleh Allah SWT. Jadi maksudnya apa kat sini? Maksudnya orang itu diberi peluang, diberi tawaran oleh Allah SWT untuk dia bertaubat. Begitu maksud Ibn Arafah. Jadi bila kamu bertaubat kepada Allah SWT, segala kesilapan kamu, dosa-dosa yang kamu lakukan di atas sabda Nabi, Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam ini menghapuskan apa yang berlaku sebelumnya. Ataupun aslam ta'ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dan segala kebaikan yang kamu lakukan itu dikira oleh Allah. Ini juga kata Nabi kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Kamu masuk Islam, segala keburukan yang kamu lakukan sebelum Islam itu dihapuskan. Sebaliknya, segala kebaikan yang pernah kau lakukan, walaupun masa itu engkau syirik kepada Allah, engkau kafir, tetapi ia tetap dikira olehnya. Jadi inilah dimaksudkan dengan bahawa taubat menghapuskan segala yang
berlaku sebelum, dan Allah SWT akan membantu manusia untuk melakukan ketaatan kepadanya pada masa yang akan datang. Jadi ayat yang lalu menguraikan bukti-bukti yang terhampar di alam raya keliling manusia supaya bermanfaat untuk berfikirnya kaum musyrikin itu. Kini dihuraikan kepada mereka, dibawakan pula bentuk nasihat, bimbingan untuk memujuk mereka. Walaupun ia tidak mampu membawa mereka, tapi sekurang-kurangnya berkatalah kepada mereka dengan kata-kata semikian, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan kepada mereka ni, ingat, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Waspadalah kamu terhadap seksa di hadapan kamu. Apa yang pernah berlaku pada masa yang kamu nampak kesan-kesan mereka, dan apa yang akan berlaku kemudian nanti, iaitu di akhirat. Ini pun satu tafsiran seperti dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Maka waspadalah kamu terhadap bentuk-bentuk ancaman dan juga hukuman yang telah berlaku dan akan dikenakan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, dengan harapan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bila disampaikan, kamu mengikutinya, kamu pasti mendapat rahmat daripadanya. Kerana perkataan la'allakum turhamun ni, seperti yang telah kita pelajari, tufidu at-taraji bermakna al-wujub. Ke sini daripada Allah Taala, ia merupakan satu janji pasti, bukan janji yang tidak dapat dipenuhi. Ia janji yang pasti dipenuhi, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ma baina aidikum, ada juga yang memahaminya daripada maksud segala yang kamu belum lakukan dan boleh jadi kamu lakukan, yang dapat mengakibatkan hukumannya kamu terima di dunia dan juga di akhirat. Ini kata sebahagian daripada para ulama tafsir, maksud dekat sini seperti yang berlaku kepada kaum musyrikin Mekah ketika mereka menyerang Nabi SAW dalam medan Badar. Maka itu hukuman di dunia lagi sebelum akhirat nanti. Itu sebab ada di kalangan para ulama ahli tafsir yang menyatakan perkataan sarikh yang dirujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat selepas ni kita akan lihat, dan juga sayha itu merujuk kepada hukuman yang berlaku pada mereka di medan Badar. Ia bukan saja merujuk kepada suara pekikan malaikat Israfil ataupun tiupan sengkakala. Nanti kita akan lihat huraian demikian oleh sebahagian daripada para ulama tafsir. Jadi ma baina aidikum ini ada yang memahaminya dengan maksud apa yang belum kamu lakukan, yang boleh jadi kamu lakukan, yang akan mengakibatkan hukuman dunia juga akhirat. Kemudian bila Allah menyebut kataan ma khalfakum, artinya fikirkanlah kesalahan yang telah kamu kerjakan dan buatlah satu muhasabah terhadap dosa-dosa kamu yang lalu. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Setiap kali datang kepada mereka contoh-contoh yang Allah kemukakan ini, maka mereka tolak, mereka tidak beriman dengannya. Itu sebab datang ayat yang berikutnya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bila dikatakan mereka nafkahkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang beriman, apakah kami akan beri makan kepada orang pada golongan yang jika Allah mengkehendaki tentu dia akan memberinya makan? Tidaklah kamu ini melainkan berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi bila disuruh untuk membantu golongan fakir dan miskin, golongan kafir, golongan musyrik ini bertanya menggunakan logik akal ni. Golongan zindik ini, apa maksud zindik tuan-tuan? Zindik ini mudah untuk kita faham, ini adalah golongan ateis, golongan yang bersifat menentang dan tidak mempercayai adanya akhirat, golongan menolak keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, golongan seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Raudhah, maksudnya mereka yang menolak keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni merupakan orang-orang kafir ini yang berusaha untuk bersikap menolak dan tidak mahu memberi rezeki kepada orang lain. Mereka berkata kepada orang lain, apa kami perlu bagi makan kepada orang yang kalau Allah kehendaki dialah yang bagi makan, apa pasal kami pula yang kena jalankan tanggungjawab ini? Bukankah mereka ternyata miskin dan apa-apa, tak cukup makan? Tentu itu juga atas kehendak Allah SWT untuk menjadi mereka demikian. Kalau itu kehendak Allah, Allah lah yang bagi makan kepada mereka. Kenapa kau tak minta Allah untuk bagi makan kepada mereka? Kenapa kami pula yang kena jalankan tanggungjawab ini? Jadi mimma razaqakumullah ni adalah, yang dimaksudkan dengan mimma razaqakumullah adalah harta benda. Bahkan segala benda yang mereka miliki, yang mereka nikmati, yang berada dalam pegangan mereka. Maka penggunaan kalimah ini mengisyaratkan bahawa pemilik hakiki dan rezeki itu, harta benda segala macam itu hanya Allah SWT saja. Dia menganugerahkannya, dan kerana itu mereka hendaknya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemilik dan yang memberi anugerah tersebut. Lihat laras ayat ini, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Maka di sini diberi ingatan
Segala yang kita miliki itu milik Allah SWT. Razaqakumullah. Dia telah berikan kepada kamu. Dia bagi kamu pinjam. Tuan-tuan, banyaklah yang kita lihat dalam viral yang disebarkan. Dalam video sebagai contohnya yang panjang-panjang ditularkan. Kita ni dalam tempoh sekarang kita hidup, katalah pada tahun 2023. Sebutlah 50 tahun ke hadapan ataupun 100 tahun ke hadapan, ada tak orang yang bernama sekian-sekian di atas muka bumi? Ada tak orang mengingati kita lagi? Rumah yang kita duduki adakah milik kita lagi? Harta benda? Sangat jaranglah kalau datuk nenek moyang masih lagi dikenang oleh keturunan, cucu, cicit yang tinggal. Pergi ke kuburnya pun dia tidak tahu mana satu kubur datuk nenek moyangnya. Harta benda kita pun dah betulkan milik. Segala yang kita banggakan dan kita bayangkan berkekalan, kita beli rumah sebagai contohnya. Daripada kau beli rumah leasehold, kau beli freehold tau. Leasehold tu 90 tahun. Kita hidup ke 90 tahun, tuan-tuan? Apa yang kita bimbang sangat ya? Maka inilah dia sifat manusia. Dia lupa bahawa yang beri kepadanya Allah SWT. Buktinya apa? Nanti lagi 100 tahun orang tak akan kenal dia. Rumah yang dia beli dengan alasan nak freehold itu, dia tidak akan dapat menikmatinya sampai usahakan freehold itu 90 tahun yang ada pada leasehold itu 50 tahun pun dia tak dapat nak menikmatinya. Maka Allah mengingatkan dalam satu bentuk yang sangat lembut di sini, razaqakumullah. Allah yang beri rezeki kepada kamu. Segala yang kamu nikmati itu makanan ke, pakaian ke, tempat tinggal ke, kenderaan ke, harta ke, saham ke, semua itu anugerah daripadanya. Jadi ayat ni minta mereka untuk menafkahkan sesuatu. Nafkah ni dapat mencakupi banyak perkara. Mungkin pakaian, mungkin tempat tinggal, mungkin ilmu, mungkin makanan yang kita belikan, mungkin beras yang kita sediakan. Kadang-kadang memberi wang kepada sesetengah orang itu tidak bijak, kerana wang itu mungkin menjadi sumber kepada berbagai bentuk penyimpangan yang dia boleh lakukan. Dengan wang itu dia pergi berhibur contohnya. Tapi kalau kita berikan kepadanya makanan, maka dia dapat makanan bertahan. Jadi tuan-tuan, apa yang direzekikan kepada mereka ni macam-macam. Bukan saja bentuk makanan, tapi juga kadang kekuatan fizikal, ilmu. Tapi pihak kafirin ini mereka membataskan jawapan dengan mengatakan kepada makan semata-mata. Jadi boleh jadi kerana ini maksudkan rezeki pada ayat ini memang maksudnya makan semata-mata. Boleh jadi juga dibataskan makna dalam konteks ayat ini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu. Bila dikatakan mereka ni berilah nafkah, berilah bantuan. Bantuan tu bukan bentuk makanan semata-mata, mungkin pakaian, mungkin ilmu, mungkin peluang. Maka si kafir ini akan jawab, kenapa kami kena beri makan ya? Orang kata pada dia bagi bantuan. Bantuan tu ada berbagai-bagai bentuk seperti yang kita nyatakan tadi. Tapi si kafir ini terhad prospeknya melihat kepada makan semata-mata, bagi menggambarkan kedekutnya dan tidak pedulinya mereka terhadap golongan yang lemah. Nampak tak tuan-tuan? Dalam ayat ini bila Allah sebutkan wa idza qila lahum anfiqu, bila dikatakan kepada golongan yang ingkar ini, anfiqu, belanjakan, mimma razaqakumullah, daripada apa yang Allah beri kepada kamu sebagai pinjaman itu, berikan sebahagiannya. Yang dimaksudkan tadi mungkin waktu, mungkin kenderaan, mungkin bantuan keuangan, mungkin ilmu. Tapi jawapan si kafir ini, anut'imu, adakah kami kena bagi makan? Menunjukkan bahawa kedekutnya sampai nak bagi makan pada orang pun sukar baginya. Tengok laras bahasa yang Allah gunakan dalam konteks ini. Nampak tak tuan-tuan? Padahal makanan yang dimakan tu banyak sangat yang boleh ditelan. Dia beli sekian banyak buah durian itu, dia tak dapat makan kesemuanya sekali. Apa sahaja makanan yang kita belikan, yang kita nikmati, maka sebahagiannya akan pergi ke tong sampah juga. Mungkin dia beli makanan itu banyak-banyak, akhirnya basi, dibuang. Tapi dalam benda yang terbuang ataupun kadang-kadang tak dipedulikan orang, itu pun jadi isu besar bagi si kafir ini. Maka kesalahan mereka kalau kita dapat lihat, mereka mempersamakan kehendak Allah SWT yang bersifat ketetapan hukum syara dengan kehendaknya yang bersifat takwiniyah. Jadi memang Allah Ta'ala menetapkan orang itu jadi miskin, tapi dalam ketetapan Allah itu terkandung hikmah di sebaliknya, supaya adanya manusia lain yang membantu, dan itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab. Memang sekiranya Allah nak jadikan orang itu kaya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat terakhir nanti kita akan lihat dalam surah Yasin ini. Tapi tidakkah orang-orang sedemikian terfikir bahawasanya dalam apa yang diberikan Allah sebagai amanah itu pinjaman, merupakan ujian untuknya, untuk membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah kita akan sambung bincangan ini dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.